Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami daripada pelajar LMCR 2362 Falsafah Berfikir akan membentangkan tajuk Immanuel Kant. Kami daripada kumpulan The Ansocian yang terdiri daripada 6 orang iaitu Suraida binti Basri, Muhammad Hafiz bin Mokhtar, Nurul Najihah binti Jamaluddin, Nurul Amira binti Khalil, Wan Muhammad Firdaus bin Wan Dasuki dan Nurul Atika binti Rosli. Pada pembentangan kami ini, kami akan membentangkan mengenai sumbangan Immanuel Kant. Pengenalan bagi sumbangan Immanuel Kant. Immanuel Kant merupakan seorang ahli falsafah Jerman pada abad ke-18. Beliau dilahirkan pada 22 April 1724 di Königsberg, Prussia. Pada tahun 1755, beliau telah ditawarkan untuk menyambung pengajian di peringkat sarjana di University of Königsberg dan setelah berjaya menamatkan pengajian, beliau telah dilantik untuk menjadi seorang pensyarah. Beliau menjadi pensyarah metafizik selama 15 tahun. Karya beliau yang terkenal antaranya ialah Encyclopedia Falsafah, Critique of Pure Reason, Critique of Practical Reason, Critique of Judgment, Metaphysics of Morals dan Contest of the Faculties. Kant juga telah mengajar beberapa subjek seperti fizik, matematik, logik, metafizik, falsafah moral dan juga geografi fizikal. Beliau juga telah menghasilkan beberapa kajian sains tentang manusia, udara dan juga punca-punca berlakunya gempa bumi. Beliau juga merupakan seorang yang sangat berdisiplin dan tidak suka membuang masa, malahan banyak menghabiskan masa dengan berkarya. Pembacaan beliau yang meluas membantu pemahaman beliau tentang falsafah logik dan metafizik. Immanuel Kant memberikan banyak sumbangan terhadap kehidupan manusia melalui ilmu-ilmu falsafah yang telah berjaya dihasilkan oleh beliau. Selain itu, Immanuel Kant juga telah memberi beberapa sumbangan dalam bidang falsafah. Antara salah satu sumbangan Immanuel Kant dalam bidang falsafah adalah metafizik. Metafizik mempunyai pelbagai definisi. Antaranya adalah metafizik adalah salah satu cabang falsafah yang berkaitan dengan kajian sifat dan asal-usul mengenai realiti mutlak itu sendiri. Metafizik juga turut menjelaskan sesuatu yang berada di sebalik fizikal. Okey, merujuk kepada perkataan metafizik itu sendiri, ia mengandungi dua suku kata yang utama iaitu meta dan juga fizik. Meta bermaksud di sebalik dan fizik pula bermaksud alam zahir. Perkataan meta dan fizik ini berasal daripada perkataan Yunani. Oleh itu, metafizik boleh ditafsirkan sebagai satu ilmu yang membicarakan mengenai perkara-perkara yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Slide seterusnya menunjukkan cabang falsafah metafizik yang bermaksud mengkaji realiti dengan mempersoalkan perkara-perkara seperti apa dia alam semesta, adakah Tuhan itu wujud, apakah itu maksud kehidupan, apakah itu bentuk suatu pemikiran. Immanuel Kant juga turut memberikan definisi kepada cabang metafizik. Melalui Immanuel Kant, konsep metafizik adalah tentang persepsi kebenaran yang terhasil daripada struktur kognitif dalam minda manusia. Dia dapat dilihat melalui karyanya iaitu The Critique of Pure Reason. Melalui salah satu karya Immanuel Kant iaitu The Critique of Pure Reason, beliau telah membahas pertanyaan apa yang dapat kita ketahui. Immanuel Kant telah menjawab bahawa jika dapat dinyatakan secara sederhana adalah bahawa pengetahuan kita terhad kepada matematik dan sains dari dunia semula jadi iaitu empirical. Menurut Kant juga mustahil untuk memperluaskan pengetahuan ke alam metafizik spekulatif yang luar biasa. Alasannya bahawa pengetahuan mempunyai batasan-batasan ia sendiri. Berikut adalah kerana akal memainkan peranan aktif dalam membentuk ciri-ciri pengalaman dan membatasi akses akal hanya ke alam ruang dan waktu yang empirik. Melalui metafizik, Immanuel Kant telah memperkenalkan dua idea utama beliau iaitu idealism transcendental dan realism empirical. Mengikut raja berikut,
Idealism bermaksud semua realiti dapat digolongkan ke dalam bentuk akal fikiran dan kerohanian. Melalui falsafah realism pula, fahaman ini percaya kepada benda-benda yang dapat dilihat dan dibuktikan kewujudannya melalui panca indera. Oleh hal yang demikian, telah terbentuk satu teori yang dinamakan teori etika. Teori etika dapat dilihat melalui dua karya agungnya, antaranya adalah Foundations of the Metaphysics of Moral pada tahun 1785, bermaksud pencarian dan penubuhan atas prinsip moral tertinggi. Manakala karya yang kedua adalah The Critique of Practical Reason telah dibuat pada tahun 1787, iaitu Kant berusaha menyatukan akaunnya mengenai alasan praktikal dengan karyanya dalam Critique of Pure Reason. Kesimpulannya, pada pandangan Kant, satu-satunya ciri yang memberikan nilai moral tindakan bukanlah hasil yang dicapai oleh tindakan itu, akan tetapi motif yang berada di belakang tindakan tersebut yang menunjukkan ciri-ciri itu memberi nilai moral. Kita beralih kepada teori moral. Immanuel Kant berpendapat bahawa teori moral ini berdasarkan idea bahawa bertindak secara moral. Yang kedua, bertindak mengikut nisbah adalah satu dan sama. Yang ketiga, manusia sebagai ejen rasional dan juga manusia sebagai entiti yang mempunyai zat rasional dan menggunakannya demi mencapai matlamat. Ejen rasional, rasional praktikal, a priori, formal dan universal, diturunkan secara tidak empirikal dan semua manusia yang mempunyai struktur rasional praktikal yang sama. Categorical imperative merupakan satu prinsip umum yang menuntut sikap saling menghormati di kalangan manusia. Tidak membuat pengecualian untuk dirinya sendiri ketika memutuskan bagaimana untuk bertindak. Secara umumnya, seseorang hanya bertindak mengikut peraturan yang boleh dilakukan dan harus dipatuhi oleh semua orang. Niat dan tanggungjawab baik. Kebaikan dapat dikesan pada satu perkara, iaitu baik tanpa syarat. Namun, terdapat juga baik tetapi tidak betul-betul tidak bersyarat. Sebagai contoh, sumber wang yang baik bergantung kepada penggunaan. Baik tanpa syarat hanya ada satu, iaitu kehendak baik ataupun niat baik. Kehendak baik atau niat baik. Niat baik digunakan sepanjang melaksanakan sesuatu tujuan. Mestilah berdasarkan kesedaran diri, menghormati hukum moral. Nilai baik muhibah terletak pada prinsip asas yang membentuk matlamat tindakan. Nilai yang baik juga tidak terletak pada akibat dari tindakan. Kindness unconditioned in goodwill. Sekiranya niat dinilai berdasarkan akibat dari tindakan tersebut, maka kebaikan niat akan bergantung pada akibat tindakan itu. Ini bermakna niat akan ditentukan mengikut akibat dari tindakan yang diambil. Sebagai contoh, niat mencuri untuk membantu orang miskin akan dipandang negatif kerana kesan dari tindakan itu. Postulat. Postulat merupakan pernyataan yang diterima sebagai benar atau betul tanpa perlu mempunyai bukti logik untuk kebenarannya. Kant mengkritik dalam Critique of Pure Reason bahawa walaupun kita secara terang-terangan dapat mengakui kemungkinan logik bahawa manusia mempunyai kehendak bebas, bahawa ada jiwa yang abadi dan bahawa ada Tuhan, tetapi dia juga percaya bahawa kita tidak pernah dapat memiliki pengetahuan positif tentang perkara-perkara itu. Sekian, terima kasih. Seterusnya, teori deontologi menurut Kant. Maksud teori deontologi berasal daripada istilah Greek yang merupakan tanggungjawab ataupun kewajipan seseorang individu. Teori ini mementingkan perbuatan atau perilaku bukan kepada akibat atau kesan tetapi motif seseorang. Terdapat dua jenis teori deontologi. Yang pertama, teori tindakan, iaitu tidak perlu untuk membuat rujukan kepada prinsip-prinsip atau peraturan tetapi menegaskan bahawa tindakan adalah satu persepsi yang terus terang sama ada sesuatu tindakan itu betul atau salah. Yang kedua, teori peraturan, yang merupakan pertimbangan moral yang ditentukan dengan merujuk kepada perkara-perkara umum seperti peraturan masyarakat ataupun prinsip-prinsip tertentu.
Terdapat dua cara bertindak menurut teori deontologi. Yang pertama, bertindak melalui cara moral yang betul, iaitu tugas dan kewajipan, manakala motif dalam menjalankan sesuatu tindakan tersebut, niat. Hujahkan pada tahun 1724 hingga 1804, beliau memberi nilai moral kepada sesuatu tindakan bukan dinilai daripada akibatnya. Akibat dari tindakan kita tidak sentiasa berada di bawah kawalan. Seterusnya, motif ataupun niat tindakan kita adalah di bawah kawalan kita. Kita harus bertanggungjawab secara moral atas motif kita untuk membuat kebaikan ataupun keburukan. Terdapat kekuatan teori deontologi, iaitu melahirkan insan yang patuh dan taat kepada kewajipan, peraturan, undang-undang dan agama, mewujudkan individu yang bertanggungjawab terhadap dirinya, dan sifat ikhlas adalah dasar utama teori ini. Tanpa kerelaan dan keikhlasan sesuatu tindakan, tiada nilainya. Akhir sekali, kekurangan teori deontologi, iaitu mengetepikan langsung akibat sesuatu tindakan di dalam menentukan satu sistem moral yang berkesan. Seterusnya, hanya ada boleh buat dan tidak boleh buat. Contohnya, jika perompak ingin merompak kedai emas milik Pak Ahmad kerana ingin mengambil emas tersebut, menurut Kant, Ahmad tidak boleh menipu dan harus mempertahankan kebenaran tentang keberadaan emasnya. Walaupun masalah ini boleh sahaja diselesaikan dengan mengunci pintu dan memanggil polis. Konsep Maxim mengikut Immanuel Kant. Menurut Kant pepatah, yakni Maxim merupakan ungkapan ringkas tentang prinsip atau satu prinsip moral asas sama ada dianggap sebagai konteks objektif atau subjektif pada falsafah seseorang. Bagi Kant, status akhlak seseorang diperolehi melalui status moral dari unsur penting. Ada ini merujuk kepada tindakan tidak boleh menjadi universal atau tidak penting kerana ia melepaskan hubungan antara tindakan dan matlamat apabila ia universal. Contoh, saya harus membunuh orang untuk mencapai kejayaan. Kan juga memperkenalkan konsep Maxim yang menyatakan bahawa ia merupakan satu syarat dalam mengawal arah tindakan untuk mencapai kesempurnaan atau satu tujuan Maxim atau maksimum. Terdapat dua konsep yang dikemukakan oleh Maxim. Yang pertama, konsep tekad baik, Willy. Dua, konsep perintah mutlak, categorische. Konsep tekad baik. Tekad baik membawa maksud penilaian praktikal untuk melakukan sesuatu dengan tujuan dan niat yang baik adalah sesuatu yang baik tanpa syarat. Konsep tekad baik ini berasaskan kepada tanggungjawab dan tugas seseorang manusia terhadap dunia sekelilingnya ke arah mencapai kesempurnaan. Namun, mengikutkan prinsip tekad baik tidak hanya dapat diukur melalui tindakan objektif sahaja. Tindakan seseorang juga boleh dipengaruhi oleh syarat-syarat tertentu. Contoh, memberanikan diri untuk menyelamatkan seseorang yang berada dalam keadaan yang berbahaya tanpa memikirkan keselamatan diri. Prinsip perintah mutlak kan menyatakan biarlah undang-undang menjadi peraturan hidup seseorang. Beliau menyatakan bahawa manusia harus hidup mengikut undang-undang yang diterima oleh semua orang di dunia tanpa pengecualian. Namun, moral tidak boleh dijadikan prinsip sejagat kerana akan adanya perbezaan pendapat dan pandangan antara satu sama lain. Prinsip perintah mutlak merupakan satu prinsip yang mutlak atau sebarang pengecualian dan syarat. Contoh, seseorang lelaki khawatir akan kelakuannya yang berunsurkan kejahatan dan bertanya kepada diri sendiri bahawa adakah ia satu tanggungjawab untuknya membunuh diri sendiri? Adakah ia satu kelakuan yang bermoral kerana ingin membuat kebaikan untuk menjaga keselamatan orang lain dengan membunuh diri sendiri? Pada bahagian ini adalah perbincangan terhadap sumbangan Immanuel Kant.
Perbincangan ini adalah berkaitan dengan idea pemikiran falsafah Immanuel Kant berkaitan dengan metafizik, teori moral, deontologis dan konsep maxim. Perbincangan ini adalah mengenai penghuraian idea sumbangan Kant berkaitan dengan kepentingannya kepada manusia pada hari ini. Sumbangan-sumbangan ini banyak memberikan gambaran jelas kepada manusia mengapa kita perlu mempelajari falsafah dan mengetahuinya dengan lebih lanjut dengan idea yang telah dikemukakan ini. Pengkaji akan memberikan perbincangan ataupun pernyataan pengkaji sendiri terhadap pandangan idea yang telah diberikan oleh Immanuel Kant ini. Idea yang pertama adalah berkaitan dengan metafizik. Metafizik merupakan satu idea yang membincangkan tentang realiti yang berlaku di sekeliling manusia. Realiti tersebut adalah berkaitan dengan kewujudan yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia tetapi masih mampu untuk dibincangkan. Sebagai contoh tentang kewujudan Tuhan. Walaupun manusia tidak dapat melihat kewujudan Tuhan secara jelas tetapi masih mampu membincangkan kepada perkara yang berkaitan dengan kekuasaan, kehebatan, kemampuan dan pelbagai lagi. Pengkaji berpendapat bahawa idea tentang metafizik ini merupakan salah satu keperluan dalam hidup manusia kerana dapat menimbulkan pelbagai persoalan. Daripada persoalan-persoalan wujud inilah manusia akan menggunakan pemikiran kritis untuk mendapatkan jawapan berdasarkan sumber yang telah sedia ada. Apabila pelbagai persoalan dikemukakan, manusia akan mula menggunakan segala sumber rujukan yang boleh digunakan pakai dan membincangkannya secara kritis dan ilmiah bagi mendapatkan jawapan yang bersesuaian dengan persoalan yang timbul. Pengkaji berpendapat metafizik ini merupakan salah satu perkara yang boleh digunakan pakai khususnya bagi mereka yang ingin mencari setiap kebenaran daripada persoalan-persoalan yang timbul. Idea yang kedua pula adalah berkaitan dengan teori moral. Dalam membincangkan teori moral yang diperkenalkan oleh Kant adalah mengenai bertindak secara moral. Melalui teori moral ini, keperluan untuk bertindak secara sedar dan dapat dinilai daripada kesan dan akibat daripada tindakan yang diambil. Pengkaji mendapati bahawa idea berkaitan teori moral ini mampu memberikan kesedaran kepada manusia untuk hidup dalam keadaan aman dan sejahtera. Apabila manusia sentiasa mengamalkan moral yang baik, isu berkaitan dengan masalah sosial dalam kehidupan juga dapat dikurangkan. Pengkaji bersetuju sekiranya teori moral ini dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan seseorang. Hal ini kerana seseorang yang mempunyai moral dalam kehidupannya pasti tidak akan melakukan perkara yang tidak sepatutnya seperti melakukan kesalahan, melakukan jenayah ataupun melanggar segala adab rasa yang ada. Dengan adanya moral ini, seseorang itu dapat memberikan nilai murni yang baik dan memberikan kemurahan kepada hidup orang lain tanpa menyusahkan diri mereka. Idea yang seterusnya pula adalah berkaitan dengan deontologis. Deontologis merupakan perkara yang berkaitan dengan perbuatan atau perilaku atas tindakan yang diambil tanpa memikirkan kesan tindakan tersebut. Berdasarkan kepada idea yang disampaikan oleh Kant ini menjelaskan kepada kita bahawa setiap tindakan yang diambil itu tidak perlu mengira kesan yang diperolehi tetapi mampu mengajar seorang untuk hidup dalam tanggungjawab. Pengkaji mendapati idea ini mampu melahirkan individu yang berguna kepada masyarakat. Sebagai contoh, seseorang itu membantu lelaki buta untuk melintas jalan tanpa mengharapkan apa-apa balasan tetapi didorong oleh sifat tanggungjawab sebagai seorang yang prihatin. Sekiranya idea ini diamalkan untuk tujuan kebaikan, seseorang itu akan menjadi individu yang bertanggungjawab dalam segala hal. Idea yang seterusnya adalah berkaitan dengan konsep maxim. Konsep maxim merupakan idea akhir yang dibincangkan dalam sumbangan Immanuel Kant. Konsep maxim ini merupakan ungkapan ringkas yang diberikan oleh Kant berkaitan dengan moral seseorang. Konsep maxim ini telah diperincikan lagi dengan terbahaginya kepada dua konsep lain dikenali sebagai tekad baik willi dan konsep perintah mutlak categorization. Konsep tekad baik ini adalah mengenai mencapai kesempurnaan dan berdasarkan kepada tugas dan tanggungjawab tertentu. Sebagai contoh, dalam menyelesaikan tugasan secara berkumpulan memerlukan kerjasama dan tanggungjawab setiap ahli kumpulan. Pengkaji juga mendapati bahawa konsep perintah mutlak categorization ini merupakan konsep yang berkaitan dengan undang-undang. Undang-undang merupakan garis panduan diwujudkan bagi mengenakan hukuman kepada mereka yang melakukan kesalahan. Pengkaji bersetuju dengan idea ini kerana undang-undang dapat mengawal segala tingkah laku manusia daripada melakukan perkara yang melanggar norma. Konsep maxim ini boleh dijadikan bagi mendisiplinkan diri manusia. Hal ini kerana manusia memerlukan undang-undang untuk mengawal tingkah laku mereka. Manusia juga memerlukan tanggungjawab terhadap
terhadap apa yang mereka lakukan bagi mencapai kesempurnaan dalam setiap tugasan. Oleh itu, pengkaji sangat bersetuju dengan konsep Maxim yang telah disampaikan oleh Kant ini. Kesimpulannya, Immanuel Kant telah meninggal dunia pada tarikh 12 Februari 1804 yang diakibatkan oleh strok ringan yang dialaminya. Sumbangan beliau dalam bidang falsafah dan juga teori telah diguna pakai oleh semua masyarakat sehingga ke hari ini walaupun sudah berada di zaman yang maju dan serba moden. Teori dan falsafah beliau telah mempengaruhi keadaan sosial manusia dan persekitaran sosial pada hari ini. Hasil daripada perbincangan yang telah dilakukan oleh pengkaji adalah kami bersetuju sekiranya idea dan sumbangan yang disampaikan oleh Kant ini dijadikan salah satu panduan untuk kehidupan dan juga sebagai salah satu pendidikan.